Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Satu perkembangan berita yang menggempakan. Siapa yang tidak kenal dengan Yusuf Rota yang pernah membuat dakwaan kononnya beliau diliwat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya apa yang berlaku? Karma sahabat semua. Dia sekarang ini menjadi penghuni ya di penjara Sungai Buloh. Itu dia. Dan pernah sekali ya, dia ini dikatakan berjumpa dengan salah seorang menteri besar di bawah pimpinan Parti PAS. Sahabat-sahabat semua, adakah itu benar atau tidak? Ya, kita tidak tahu, tapi itulah kabar beritanya. Dan kerabat Sultan ke tali gantung. Siapakah dia? Itu yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat semua. Jadi untuk yang pertamanya, ayo kita lihat kerabat Sultan Sulu dan 6 warga Filipina kekal ke tali gantung. Itu dia tahniah kita ucapkan kerana mengekalkan hukuman ya. Jadi Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman mati terhadap 7 lelaki Filipina termasuk anak saudara Jamalul Kiram yang mengaku dirinya Sultan Sulu kerana melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong berikutan pencerobohan di Lahad Datu 11 tahun yang lepas. Panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tengku Tuan Mat 11 suara menolak permohonan semakan yang dikemukakan oleh kesemua 7 individu berkenaan. Permohonan kesemua pemohon ditolak dan hukuman mati dikekalkan, kata Ketua Hakim Tengku Maimun yang bersidang bersama dengan Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Amar Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nordin Hassan. 7 individu itu ialah Datuk Amir Bahar Husin Kiram, susah sebut nama orang ni, 60 tahun, yang merupakan anak saudara Jamalul Kiram, Itik Husin Abu Bakar, Basad H. Manuel, Virgilio Neymar Patuluda, Al-Wazir Osman, Tani Lahad Dahi, dan Julham Rashid. Dalam insiden pencerobohan bersenjata di Kampung Tonduai, Lahad Datu antara 12 Februari dan 10 April 2013, 9 anggota pasukan keselamatan Malaysia terbunuh dalam pertempuran dengan kumpulan tersebut, yang mana mengaku mereka adalah kerabat Sultan Sulu dan sebagainya. Jadi akhirnya hukuman itu sahabat semua dikekalkan dan mereka kekal akan menuju ke tali gantung, hukuman mati. Jadi tahniah kita ucapkan kepada kerajaan yang sentiasa memberikan tindakan yang tegas dan pantas sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi perkara yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda semua adalah berkaitan dengan Yusuf Rota. Ya, beliau memohon perintah isytihar larangan ikat jamin. Katanya tak ikut perlembagaan. Itu antara tuduhannya yang dakwaan yang dibuat oleh individu ini yang bergelar Yusuf Rota. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua? Mari kita lihat ya kenyataan media ini. Dikatakan bekas pembantu penyelidik Muhammad Yusuf Rawah memfailkan saman ya pemula bagi pemohon perintah mahkamah untuk mengisytiharkan Seksyen 41B Akta Dadah Berbahaya 1952 sebagai tidak berperlembagaan menurut peguamnya Rafiq Rashid Ali. Rafiq berkata Yusuf yang didakwa di bawah Seksyen 39B itu kini di penjara Sungai Buloh sementara menunggu perbicaraan. Umum sedia maklum, tiada jaminan bagi kes-kes pengedaran dadah kerana ia dihalang oleh Seksyen 41B Akta yang sama. Tambahnya ini menimbulkan ketidakadilan dalam keadaan-keadaan tertentu, terutama bila seseorang tertuduh itu mempunyai pembelian bermerit atau keadaan-keadaan khas yang memerlukan jaminan, kata Rafiq dalam kenyataan hari ini. Jadi kalau dia diberi jaminan, keluar dijamin, adakah mereka-mereka yang lain yang tidak dapat jaminan itu adil bagi mereka? Jadi bagi anak guam dia tidak adil konon. Tapi bagi yang lain yang masih di penjara dan tidak dapat dijamin ke dalam hal dana ini, adakah adil juga bagi mereka? Itu satu persoalan sahabat semua. Dia berkata hari ini anak guamnya menerima salinan termeterai dokumen yang difailkan, termasuk saman pemula bertarikh 27 September dan afidavit sokongan. Jadi melalui saman pemula ini Yusuf memohon satu perintah bahawa Seksyen 14B Akta Dadah Berbahaya adalah tidak berperlembagaan kerana ia menghadkan kuasa mahkamah
yang sedia ada dalam mempertimbangkan atau memberi jaminan. Saman pemula ini juga bertujuan mengemukakan kepada mahkamah keadaan-keadaan khas yang dialami atau berkaitan Yusuf yang memerlukan jaminan dipertimbang, katanya lagi. Nampaknya mahkamah menetapkan 23 Oktober ini untuk pengurusan kes. Yusuf yang sebelum ini mengemukakan saman terhadap Anwar atas dakwaan serangan seksual ditahan pada 6 September lalu atas dakwaan memiliki senjata api dan dada, namun hanya dihadapkan dengan pertuduhan mengedar 305 gram ganja. Jika sabit kesalahan, dia boleh dihukum penjara sehingga seumur hidup dan dikenakan 12 sebatan. Jadi itu antara perkara yang berlaku ya kepada individu ini, Yusuf Rawa ya, Yusuf Rota. Maafkan saya, bukan Yusuf Rawa, Yusuf Rota tersasul. Jadi kalau sebelum ini ya dia membuat saman kepada terhadap Perdana Menteri kita, tapi akhirnya sahabat semua, beliau pula ya yang menjadi bukan mangsa ya, menjadi individu yang ditangkap karena memiliki bahan yang terlarang. Jadi kita ucapkan tahniah kepada individu ini. Semoga aman damai di Hotel Sungai Buloh dan sebagainya. Jadi perkembangan yang sama sebelum saya akhiri, dikatakan hari ini seorang pesara guru ya rugi semuanya lebih daripada 200.000 ya, seorang guru ya lebih 200.000 karena menjadi mangsa scam. Jadi berhati-hati sahabat-sahabat semua ya dengan telefon ataupun panggilan yang kita terima, karena bukan semua yang kita terima itu adalah benar belaka, dan pastinya jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan menjadi mangsa seperti bekas guru ini. Lebih daripada 200.000 ya. Seorang pesara guru mengalami kerugian sebanyak 200.000, 1.900 lepas menjadi mangsa sindiket penipuan melalui panggilan telepon atau phone scam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur berkata, kejadian bermula pada 31 Ogos lalu apabila mangsa seorang wanita berusia 65 tahun menerima panggilan daripada individu yang mendakwa sebagai kaki tangan Ampang Medical Center. Menurut beliau, suspek memaklumkan kepada mangsa yang berasal dari Cendering di Kuala Terengganu bahawa dia mempunyai tuntutan insurans sebanyak 68,800, namun mangsa menafikan perkara tersebut. Suspek kemudian meminta mangsa membuat laporan polis kononnya terdapat penyalahgunaan maklumat peribadinya, katanya dalam kenyataan hari ini. Dan akhirnya dia mengalami kerugian yang begitu besar, sahabat-sahabat semua. Jadi sentiasa berhati-hati jika Anda menerima satu panggilan yang Anda tidak kenal ya nomornya, diharap tidak angkat telepon. Dan kalau ada pun yang membuat tuntutan, kononnya ada surat tuntutan barang yang perlu dituntut, insurans dan semuanya, semua itu adalah satu penipuan, sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapankan ke dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Orang Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.